السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara pengambil bersama Hadi Syarudin, sila pendengar yang mereka Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi bincangkan ayat-ayat tentang malaikat, peranan mereka kepada orang beriman, peranan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tanggungjawab mereka, betapa mereka merupakan makhluk yang Allah jadikan tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Firman Allah bersih ayat 7 hingga 9 surah Al-Mu'min atau surah Ghafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Malaikat-malaikat mengikut arash dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabbnya, dan mereka beriman kepadanya serta mintakan ampun untuk orang-orang beriman seraya mengucapkan, Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga Aden yang telah Kau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang beriman yang saleh di antara bapa mereka dan isteri-isteri mereka dan keturunan mereka. Sungguhnya Engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari kejahatan, dan orang-orang yang Kau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat padanya, dan itulah kemenangan yang besar. Ya Allah tahu tentang malaikat mukarrabin yang 4 yang tugasnya mengikut arash, juga malaikat sekeliling malaikat yang 4 ini yang memiliki kedudukan yang sangat dekat dengan Allah SWT. Semua mereka ni bertasbih memuji Allah SWT. Mereka ni membawa bersama-sama, mengamal dalam amalan doa mereka, menyertakan di antara tasbih, tahmid dan doa. Jadi muslim-muslimat ini mereka sekalian, pada kuliah yang terdahulu kita bincangkan tentang peranan malaikat. Para ulama tafsir membincangkan, contohnya disebut oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nampak di sini jelas bagaimana para malaikat ni amatlah mengasihi orang-orang beriman. Disebut oleh Mutarrif bin Syikhir. Mutarrif bin Syikhir ni mengatakan bahawa, lihat, sebaik-baik yang mencintai orang-orang beriman ini adalah para malaikat, dan seteruk-teruk makhluk musuh kepada orang beriman itu syaitan. Ini kata Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir. Ini Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir ni dipanggil sebagai Ibn Syikhir, merupakan seorang imam muslim-muslimat sekalian. Namun ni pelik, susah nak sebut. Mutarrif bin Abdullah Ibn Syikhir, dia merupakan seorang disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar Alamin Nubala pada nombor yang ke-77 dalam jilid yang keempat, merupakan seorang qudwah, seorang imam, seorang hujjah. Beliau ni merupakan saudara kepada Yazid bin Abdullah. Banyaklah kisah tentang beliau ni yang menggambarkan tentang kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adalah kata-kata beliau yang hebat. Antara kata-kata selain daripada apa yang kita nyatakan ini berkaitan dengan malaikat, berkata Mutarrif bin Abdullah ni, beliau juga berkata, Fadlu al-ilmi ahabu ilayya min fadli al-ibadah wa khairu dinikumul wara. Sungguhnya ilmu lebih aku cintai daripada beribadah, kerana dengan ilmu itu membantu aku untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaik-baik perkara dalam urusan agamamu adalah mengamalkan wara'.
Ini kata-kata beliau, kata-kata orang telah diberi suluhan hatinya menyebabkan dia nampak apa yang kita tidak nampak. Hijab sudah terbuka. Beliau berkata juga, wajadna ansaha ibadillahi li ibadillahi al-malaikah, wajadna ghasya ibadillahi li ibadillahi syaitan. Daripada ayat ini kamu dapat pastikan bahawa hamba Allah yang paling pengasih penyayang kepada hamba yang lain, banyak nasihatnya, doanya, iaitu para malaikat. Dan seteruk-teruk hamba Allah kepada hamba Allah yang lain dalam hubungannya, kerana penyesatan dilakukan, iaitu syaitan. Lalu beliau pun baca ayat yang sedang kita bacakan ini. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Sayangnya para malaikat kepada orang beriman. Saya ini boleh kat Allah sekalian. Nanti kalau kita kaji lebih lanjut tentang ni, nama yang bernama Tarikh bin Abdullah ibn Ash-Shikhir, seorang yang sangat wara', seorang yang sangat saleh. Kata Ibn Sa'ad, beliau ni meriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau ni maknanya tabi'i lapisan yang pertama. Bahkan Al-Hasan Al-Basri pun datang belajar daripadanya. Hebatnya Tarikh bin Abdullah bin Shikhir ni yang jarang-jarang kita dengar cerita tentang beliau. Kata Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, ni kita belajar rijal hadis. Rijal, rajul min rijal hadis. Kalau belajar ilmu hadis, ini dipanggil ilmu dalam bab sanad, dalam bab rijal hadis, takhrij hadis, mengenali lebih lanjut tentang perawi-perawi hadis tersebut. Seperti kisah yang dikemukakan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, kana mutarrif mujab ad-da'wah. Qala li rajulin in kunta kadzabta fa arina bi famata makanahu. Mutarrif ni merupakan seorang yang mustajab doa. Sebab bila seorang menganiayanya, dia berdoa kepada Allah agar dimatikan bulan itu, mati muslim-muslimat sekalian. Mati orang yang doakan itu. Jadi datanglah penguasa pada waktu itu berkata kepada Mutarrif ni, wahai Mutarrif, kamu telah pun menyebabkan kematiannya, maka kami nak kenakan hukuman qisas kepadamu, iaitu hukuman hudud yang ada dalam Islam beruntukan kalau membunuh seorang. Jawapannya, saya tidak membunuhnya, tapi saya berdoa. Doa kana doai yuwafiq ajalahu. Adalah doaku ini kena tepat pada ajalnya, pada ajal yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya. Lagi kisah yang dikemukakan bahawa beliau ni kalau masuk ke dalam rumah, semua alatan dalam rumah tu akan bertasbih, bertahmid bersama-sama dengannya, bertakbir. Dengan periuknya tak adalah banyak macam rumah tuan-tuan muslim-muslimat sekalian. Apa yang ada dalam rumahnya, sejadahnya pun bertasbih bersama-sama. Kerana kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang wali daripada wali Allah bahkan lebih tinggi daripada itu, kerana merupakan seorang tabi'i yang sangat zahid, sangat zuhud, bersifat dengan sifat para sahabat, walaupun tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah seorang perawi hadis ataupun perawi pendapat dalam tafsir ini. Rijal di tafsir, rajul rijal di tafsir, yang saya bawakan daripada kitab namanya Siyar A'lamin Nubala. Muslim-muslimat ini boleh kat sekalian, para sahabat, para tabi'in sangat memahami ayat ini. Itu sebab ada seorang bernama Husain bin Isa, bila dia membaca sampai saja kepada ini, dia menangis. Lalu ditanya kepadanya, mengapa kau menangis? Apa yang menyebabkan kau menangis membaca ayat ini? Kami baca biasa saja. Jawapannya, bahawa betapa banyak dosa yang kita lakukan, tapi sentiasa dimohonkan oleh malaikat keampunan untuk kita, kan? Kerana malaikat ni tidak tidur. Ma akramal mu'min ala Allah na'iman ala firashi wal malaikatu yastaghfiruna. Alangkah tingginya kedudukan orang beriman, kerana walaupun dia tidur, dia mendapat doa daripada para malaikat. Saudara-saudari yang boleh kat sekalian, nak dapat doa para malaikat. Dahulu kita dah bincangkan bahawa kita ni nak tidur ada lama. Lama ni ada bisikan malaikat dan bisikan syaitan. Tutuplah hari kita dengan tutup yang baik. Jangan tutup sebelum kita tidur malam, duduk baring dengan isi cerita mengumpat tentang hal orang, ataupun tengok movie melalaikan. Orang ni sah tidak dapat bisikan baik daripada para malaikat. Kita tutuplah hari kita setiap malam dengan baca Al-Quran Al-Karim, baca kisah Nabi untuk anak-anak, dan zikir-zikir yang tertentu. Alangkah malangnya kalau kita gagal mendapat nikmat tersebut. Doa para malaikat kita tidur pun buat pahala. Setengah orang dia sibuk mengatakan tidur dan sambil membuat duit dengan program-program internet, kekayaan dan sebagainya.
niaga di internet, tapi kita ni kadang-kadang lupa buat akaun yang satu lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah pahala yang boleh kita generate perolehi waktu kita tidur. Muslim-muslimat ini mereka sekalian, tugas para malaikat berkaitan dengan manusia pula yang sebelum ini kita ceritakan. Tugas para malaikat di langit menjaga syurga, menjaga neraka, menjaga Madinah, menjaga Mekah. Sebenarnya malaikat ni tugas yang paling utama di antara para nabi dan rasul, jalinan hubungan yang Allah tetapkan, iaitu sebagai duta. Ini tugas Jibril yang Allah gambarkan. Inna wahayna ilaika kama wahayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dik wa wahayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura. Allah telah wahyukan kepada Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Isa, Nabi Ayyub. Semua nabi-nabi ni Allah wahyukan melalui perantaraan Jibril. Ini yang pertama, tugas malaikat kepada manusia. Lagi tugas malaikat ni iaitu mencatat amalan kebaikan dan juga keburukan. Kita telah mempelajari dalam surah Al-Kahfi yang lalu, di mana Allah gambarkan, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Bahawa malaikat ni menulis semua perkara yang kita lakukan sampai ke akhirat besok. Digambarkan dalam hadis, ada kad yang akan membentangkan semua amalan yang kita lakukan. Dalam hadis dari Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Ibn Majah, dan hadis-hadis dengan sanad yang sahih, Nabi telah bersabda, innallaha yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaum al-qiyamah fayanshuru alaihi 99 sijillan likulli sijillin muddal basar thumma yaqul atunkiru hadha syai'an, atunkiru min hadha syai'an, azalamatka katabatil hafizun, qala la ya Rabb, yaqul alaka 'udhrun aw hasana, fayubhatu ar-rajulu fayaqul la ya Rabb, bala inna laka 'indana hasanatan wahidatan 'alayka, fatakhruju lahu bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, fayaqul uhduru, fayaqul ya Rabb ma hadhihi bitaqa ma hadhihi sijilat, fayaqul innaka la tuzlam, qala fatudau sijilat fi kaffatin, qala fatashat sijilat wa thaqulat al-bitaq. Hadis panjang ni Allah telah pun menunjukkan kepada seorang manusia itu amal perbuatannya, sampailah dibentangkan kepadanya 99 dokumen buku. Setiap dokumen itu panjangnya sejauh mata melihat. Lalu ditanyakan kepadanya, adakah kamu mengingkari semua catatan keburukan ni? Apakah para malaikat pencatat yang telah kutugaskan menzalimi kamu dengan catatan yang palsu? Hamba Allah menjawab, tidak ya Allah, semua catatan ni betul. Malu kami muslim sekalian. Alangkah kita kat dunia ni bimbang kalau CCTV melihat kita buat perkara yang tak sepatutnya. Kita tidur umpamanya di pejabat, lihat oleh bos. Di sisi Allah SWT, CCTV itu jauh lebih sophisticated, tidak ada tolok banding ni. Maka Allah bertanya kepada fulan ni, apakah kamu ada alasan untuk menafikan kebenaran catatan ini? Jawapannya, tidak ya Allah. Ya Allah, malunya. Tiba-tiba Allah telah bertanya kepadanya, adakah engkau ni dizalimi oleh hamba-hambaku yang mencatat? Para malaikat ni al-hafazah al-katabah. Jawapan hamba ni, tidak ya Allah, tidak, semuanya betul. Allah bertanya lagi kepadanya, ada tak kebaikan yang kau buat? Dia pun tak tahu. Lalu Allah mengatakan kepadanya, semuanya ada kebaikan yang kau buat. Tercengang ni, ada ke kebaikan? Ni keburukan 99, satu lembaran dia dibuka sejauh mata memandang, lalu dikeluarkan di hadapannya satu kad ditangkap yang dalamnya ada kalimah asyhadu an la ilaha illallah, diucapkan oleh dia satu masa dulu di dunia dengan penuh ikhlas, dengan penuh rasa tanggungjawab, walaupun dia tak dapat memenuhi sepenuhnya, tapi keyakinannya tanpa syirik pada Allah. Akhirnya Allah ambil, Allah suruh kad yang mengandungi tulisan tersebut yang terlekat dalam hatinya itu ditimbangkan di atas timbangan di sisi Allah, dan saya ia ternyata lebih berat daripada dokumen 99 yang besar-besar dan panjang-panjang itu. Lalu dimasukkan dia ke dalam syurga. Ya Allah, hebatnya mahkamah di sisi Allah SWT. Kita kagum melihat timbangan emas boleh mengira satu jumlah yang kecil, berat yang sangat minimal, tapi di sisi Allah tentunya lebih hebat daripada apa yang mampu kita fikirkan. Tapi nak menunjukkan catatan itu berlaku sebenarnya. Siap-siap sekalian, ini dua tugasan malaikat. Nanti kita akan ingat lain kaitannya dengan kehidupan. Penting sekali untuk kita faham hebatnya ketetapan Allah Ta'ala terhadap kita. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.